Restoran dimiliki oleh warga asing. Okey, pemilik dia adalah warga asing. Okey, mereka tidak mengikut standard atau operasi yang telah ditetapkan oleh pihak berkuasa. Right? Anda boleh tengok ada restoran dalam ni. Okey, dia adalah pemilik adalah seorang warga asing. Okey, pemilik dia adalah warga asing. Untuk apa boleh? Okey. Oh, kamu dia ada cek ni. Okey. So ini semua adalah penipuan mereka. Okey, penipuan mereka yang telah dilakukan di mana mereka akan menghantar barang seperti itu. Alright, nak tengok sebelah ini pun sama juga. Alright, sebelah ini juga. Okey, semua ni adalah pemilik atau warga asing. Okey, dan mereka melakukan perniagaan mereka tidak mengikut sebarang undang-undang dan mereka tidak memperhatikan undang-undang negara kita. Alright, ada kita ada kebersihan ada sebagai isu. Right? Kita sekarang ni kembali mana? Okey, sekarang ni kembali di pasar dulu. Pasar dulu. Mana hak ini adalah hak untuk buat pemborong. Okey, hak membuat pemborong, hak membuatkan perniagaan mereka. Jadi kami sebagai rakyat Malaysia bersama dengan termasuk dengan pihak immigration, dengan pihak PDRM, dengan pihak custom, di mana mereka datang tengok sendiri. Anda sendiri tengok. Bila kita tanya pada mereka, mereka katakan bos telah keluar. Bos telah keluar. So, antara alasan-alasan ini beri. Yes, alasan-alasan yang mereka Tempat beri. ini memang dah lama dah. Dah lama dah. Dan kami sendiri datang sini, kami menjadi sebagai kawan mereka, kami dapat kutip semua. Okey, informasi yang ada di sini. Okey, dalam sini juga ada berlaku berbagai isu jenayah. Okey, jenayah pun ada berlaku, ada isu juga yang tidak macam dikatakan sebagai pelbagai isu lah. Saya dapat dengar di mana mereka melakukan isu sijil perkahwinan. Okey, terhadap warga-warga asing. Pembekalan sijil perkahwinan warga asing. Ini pun ada kat sini berlaku. Jadi kita serahkan kepada pihak berkuasa. Saya ada informasi tersebut. Saya akan serahkan kepada pihak berkuasa. Jom. Daripada Rohingya. Kebanyakan Rohingya dan Bangladesh. Okey, anda boleh tengok sendiri ya. Bila kita tadi datang kepada kedai mereka, mereka terus mengatakan bahawa mereka ini adalah daripada bos mereka telah keluar. Alright, telah keluar. Alright, mereka tak ada keluar. Alright. Okey, salah seorang ni adalah ada kesempatan ya. Ada kesempatan dengan kita pun menjadi lagi lalu lah. Itu bersama mereka. Okey. Yang lepas tadi tentang ini ya. Boleh. Tentang isu bersih, pencemaran kotor pun banyak kat sini. Bagaimana anda tengok sendiri kan? Anda sendiri tengok kan? Macam mana ada tempat ini tempat ini semua dikatakan ada warga tempatan. Tapi sekarang ini semua dah dikuasai oleh warga asing. Diketahui oleh warga asing. Okey, bila kita tanya pada mereka, mereka akan katakan bos mereka telah keluar hantar barang, bos mereka telah pergi ke sana. Anda cuba tengok, bos dah ada kedai, kenapa mereka nak pergi hantar barang? Soalan yang bodoh yang mereka berikan kepada kita. Right, so mereka ini same us. You from where? Saya daripada Selangor lah. So saya dapati bahawa di sini ada terlalu banyak warga asing, iaitu Rohingya sama Bangla. Rohingya paling banyak saya nampak lah. So pada pendapat saya, mereka menyewa kedai-kedai daripada ban-bannya kedai. Sewa kedai iaitu cara Alibaba atau sewa lesen iaitu juga cara Alibaba. Maka kita harap ini akan diberhentikan supaya lebih banyak rakyat Malaysia rakyat Malaysia boleh berniaga balik, bukannya dikuasai oleh warga asing lah. So kita harap ini tak akan berlaku lagi. Foto tu memang tak ada lah. Ini kawasan cuma foto-foto. Lontang Dia ada bersih. cuma foto. Di sini boleh menyebabkan pelbagai jenis penyakit. Okey, boleh merebak. Okey, kita perlukan jabatan kesihatan. Okey,
Jabatan Kesihatan datang pantau tempat ini, alright? Kita perlukan Jabatan Kesihatan datang pantau. Kita perlukan apa? Pihak immigration datang tengok sendiri. Di mana anda sendiri tengok? Di atas ni semua mereka tinggal. Ada semua, ada Okey, semua. nampak semua mereka tinggal. Semua warga asing tinggal sini. Nampak dah atas semua. Yang atas Ini semua kediaman mereka, di warga asing ni semua. warga asing. Jadi selama ni kami datang sini, kami bersama mereka. Kami nak tahu apa yang mereka tengah lakukan dalam sini. Alright, berbagai isu jenayah yang telah lakukan sini, seperti pengedaran dadah. Alright, pengedaran dadah. Perdagangan manusia kemungkinan juga berlaku. Ya. Kita syaki. Ada kes, kita syaki. Ini adalah dekat Pasar Meru Besar. Pasar Meru Besar bersebelah dengan Pasar Meru Besar. Sebab sebelum ni kita tengok dalam pasar juga. Ini di sebelah pasar, di mana tempat ini adalah pemborong. Semua adalah pemborong. Pemborong daripada mereka. Jom kita sekarang ya. Jom. Anda boleh tengok. Ya, tengok. Saya pergi mereka. Ke pemborong mereka di mari. Bau lipat. Terlampau kotor. Kita nampak bahawa di sini patutnya rakyat itu dalam menguasai ekonomi di tempat ini. Ekonomi di tempat ini. Busuk sangat. Oh my god. So smelly. Oh my god, the chicken. Kita hanya boleh buat tinjauan saja. Kita hanya boleh buat tinjauan. Kami tak ada kuasa untuk meminta mereka Malaysia ini kata. Kami hanya buat tinjauan ni bagi untuk pihak berkuasa untuk datang tengok balik. Busuk sangat. Boleh. And smelly. Mereka ada ayam hijau macam ni. Cuma mereka bela ayam hijau macam ni, mereka jual kepada pelanggan-pelanggan. Cara yang tidak betul. Ini adalah satu restoran. Ini adalah satu restoran orang Rohingya. Tapi tolak lagi sekali. Abang dari mana? Abang dari mana? Hah? You dari mana? You dari mana? Discount wood right? Sama bawa ke tadi. Tengok, mereka bawa kenderaan tanpa lesen datang ke pasar. Okey, ini bukti. Ini bukti ya. Ini adalah bukti yang kita tunjukkan. Okey? You from which country? Daripada mana? Rohingya, orang Rohingya. Bangla. You daripada mana? Mana? Siapa minta tadi? You tadi cakap you punya kawan. Lepas tu sekarang ni you dah cakap. Are you ada dengan Dio? Tengok macam-macam dia putar balik. Okey? Mereka bawa kenderaan tanpa lesen. Juga lesen lah saya cakap. Juga lesen ada. Kita tak ada kuasa lah, tapi kita sebagai rakyat, kita perhatian kepada negara kita, kita tanya pada mereka. Right? Lesen pun tak ada. Bawa kereta datang ke pasar. You know? Ambil barang semua. Tapi mereka kenal semua satu sama lain. Right? Ini yang kita nampak tak? Belakang ni. Kita sikit belakang.
kita harus minta apa pihak PK untuk datang tengok ada rumah sakit pasar. Ini semua adalah penyakit. Okey, pasal ini memang dah lama dah. Mungkin kita dah pindah ke buat sekarang, kita buat apa? Tempat ni semua mereka dah buat macam tempat tinggal untuk mereka. Ada kebun sendiri, tanah sendiri. Right? Ini ada motor sini pun, motor. Right? Pelayanan dia. Yes. Ini yang kita datang selama ni, kita buat kerja lah. Kita Muslim Brotherhood ini, kita datang selama ni, kita bangsa Muslim Brotherhood, kita datang selama ni, kita tinjau. Kita dapat maklumat di mana yang ada, baru kita bangsa kita buat. Tinjaukan dengan tinjau. Tengok mereka boleh duduk sini, mereka ada tempat tinggal. Ini macam rohingya berubah macam bercampur macam itu sampai kita buang kita juga macam tu. Dalam tempat macam ni. Air macam ni je mengalir. Air. Brotherhood ni lah. Yes, boleh. Boleh kita terangkan tentang tempat Ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ni, kita nak pihak berkuasa datang ke sini. Kita nak bekerja sama dengan pihak berkuasa, dengan pihak PJRM, dengan Jabatan Immigration, dengan MPJ. Kita nak bekerja sama untuk mereka datang pantau. Jadi kita sebagai rakyat Malaysia, kita perhatian dengan negara kita buat. Jadi sebetulnya kita buat tinjauan. Sebelum kita dapat tinjauan, kita nak datang ke sini. Anda sini tengok. Right? Bagaimana keadaan ni. Dan kita juga kita minta. Untuk mereka buat bisnes semua. Right? Mereka ada tempat tinggal untuk bisnes semua. Okey, ini jalan apa? Jalan besar, jalan pasar besar baru 3. Tadi kami minta jalan pasar baru 3. Okey, di mana kami minta ini adalah jalan pasar baru 3. Right? Baru 3. Okey, di mana kami minta ini adalah jalan pasar baru 3. Right? Right? Jom kita tanya sama ni sikit dulu. Baik, sekejap. Lu daripada mana, Baik? Lu daripada mana? Negara mana? Rohingya. Bangladesh. Berapa lama tu duduk kat Malaysia? Kita sama tanya. Berapa lama tu duduk kat Malaysia? 3-4 tahun lah. You kerja mana? Tidak pasal lah. You ada dokumentasi semua lengkap. Permit semua dah. UN card sajalah. Okey, mereka memiliki hanya kad UN saja. Bagaimana mereka boleh kerja kat pasar? No, mereka tak ada permit ke, tak ada dokumentasi yang lengkap. Mereka hanya memiliki kad UN sajalah. Tahan. Kita tak ada. Jadi mereka hanya memiliki kad UN saja. Right? Bangunan semua adalah warga asing yang tinggal. Kita boleh nampak ada semua baju, ada itu mop, kita tinggal. Ini satu ni tak ada di image lah. Sajalah apa foto kan? Kenapa diorang Ya. Sebab satu ni kita tengok lambatan mereka kat sini dekat negara kita. Satu ni kekotoran. Okey, image negara kita dah tercemar. Right? Anda tengok atas ni semua tengok. Bagaimana cara mereka tinggal di tempat sini. Right? Bagaimana mereka tinggal di sini, bagaimana mereka buatkan kerja mereka. Right? Jadi kita sebagai sini kita nak bagi tahu kepada pihak kerajaan untuk pantau.
Bukti lah, bukti pantang. Bukti. Di mana kita ada bukti dah? Kalau itu kan pada anggaran lah, anggaran itu. Oh, Ramai dia ada anggaran. oh, anda ini ramai oh. Anda sendiri Lebih kurang lebih kan belas ribuan orang lah. 11,000 lah. Puluhan ribu pun boleh cakap. Semua adalah mereka. Okey, kita susah nak jumpa lain tempatan. Di sini semua penyangan mereka. Semua mereka yang lakukan. Right, semua mereka yang lakukan, semua penyangan mereka yang lakukan. Ayam yang jaga kaunter. Right? Nampak tak Pak? Kebanyakan mereka sini semua adalah warga Rohingya. Right? Jom kita jumpa ketua Rohingya. Apa tak apa? Right? Ayam pula jaga kaunter kan? Ini big ini lagi dahsyat. Jaga Rohingya tu. Tapi itu Malaysia, tapi jaga Rohingya. Dia adalah persatuan Rohingya dekat sini. So bagi pendapat sikit. Ha? Pendapat di mana macam mana? Cik Hussein. Kita ni nak dapat pendapat. Borak-borak saja. Kalau Cik Hussein tengok kita nak borak-borak sikit. You adalah you sebagai dulu you pernah ganti dengan saya, you katalah you adalah ketua untuk Rohingya sini kan? Habis you ada society sini. Ha? Tak ada macam makan gaji dia orang cukup di sini. Gaji itu cukup. Kalau saya ni hal boleh cakap. Kalau lain orang ni hal tak. Boleh cakap. Boleh cakap. Saya ni hal juga boleh cakap. Saya kerja pasal. Saya makan saya sendiri, saya ada isteri, saya isteri di rumah apa. Saya makan itu saja, saya lain tak. Saya orang ni hal tak makan. Okey, kehidupan mereka lah. Okey. Sebelum ni kita telah dikatakan mereka perkenalkan diri mereka ini adalah ketua Rohingya dan mereka adalah sini. Dia macam ada mereka ada apa? Dia orang team lah. Okey. Jadi sebelum kita dah ada siasat, sebelum kita dah dapat kerja kita. Sebelum kita datang sini kita dapat kerja kita. Kita dah tengok. Okey, mereka ni adalah di sini. Tapi anda tengok sendirilah keadaan sini. Jadi kita nak pihak berkuasa termasuk KDRM dengan apa, termasuk dengan apa? Pihak Jabatan Kesihatan, terutama sekali Jabatan Kesihatan untuk datang tengok keadaan di sini. Nak tanya Cik Joseph kan. Okey. Sebenarnya kita cuba juga. Cik Joseph pun saya faham mencuba juga mencari jalan penyelesaian contohnya Yes, kan. betul. Bukanlah kita nak menjatuhkan 100%. Yes. Tapi sebagai macam contohnya ketua Rohingya ni ada tak jalan pada pendapat Cik Joseph, ada tak jalan penyelesaian maksudnya untuk macam mana nak menyelesaikan isu-isu tentang kes pendatang asing ni ke? Okey. Bagi pendapat saya lah. Okey, macam abang tengok tadi kan. Dia pemegang kad UNHCR juga. Tapi macam mana dia boleh kerja kat pasar? Jadi kelonggaran di situ ada. Okey, jika kita katakan kita nak orang pekerja seorang rakyat Malaysia, rakyat luar negara, kita perlukan ada permit, kena ada dokumen yang lengkap. Baru boleh kerja. Dia hanya menggunakan kad UNHCR untuk apa? Kerja dekat pasar. Ini bagi saya tak adil lah. Right? Dan bila apa-apa berlaku kegiatan jenayah ataupun kegiatan yang tidak diingini, macam mana kita nak cari dengan dia orang? Mereka tak ada bos. Okey, mereka tak ada orang yang jaga. Tak ada bos, tak ada apa-apa. Jadi okey. Saya mau tanya tentang you kan. Okey. Banyak isu tau. Banyak isu tentang curi foto, isu-isu yang tak bagus lah, negatif tentang Rohingya. Itu sebagai ketua, mesti you patut main peranan. Orang buka mulut sajalah curi. Kalau curi orang boleh nampak baru boleh cakap curi. Saya cakap curi, siapa curi? You ada buat tindakan Tangkap baru lah boleh buka mulut curi.
Nampak baru boleh buka. Saya tak nampak saya tak buka dulu. Kadang-kadang isu curi ni, kadang-kadang dia orang tutup saja, tapi benda tu Tak. memang berlaku. Sekali- Berlaku. ah, yes. Aku curinya hal syari polis juga. Saya macam nak ambil jadi. Ini kerja polis. Bukan saya ni. Kalau you ada tak macam panggil dia orang semua, pukul, cerita baik-baik sama dia orang semua. Empat sebagai seorang ketua pemimpin harus mainkan peranan begitu. Yes, untuk betul. mengurangkan isu. Kita Tengok, tahu benda tak bila selesai. kita nak tanya pada mereka, mereka tak nak berjawab. Okay? Mereka hanya potongkan cerita. Jadi mereka tidak, first thing, mereka tidak menghormat pada undang-undang negara kita. Mereka tidak akur dan mereka tidak pedulikan undang-undang negara kita. Mereka hanya buat sesuka hati mereka. Jika kita katakan, okey, ada juga satu tempat di mana mereka jalankan aktiviti persekolahan. Okey, bila saya tanya pada mereka, okey, adakah you orang buat dengan cara betul? Adakah you orang buat dengan cara betul? Okey, mereka kata tak ada lesen, tak ada approval, saya jalankan saja. Tak boleh sebagai seorang pemimpin, ketua misi kurangkan isu. Yes. Kurangkan isu, you panggil ramai-ramai Jadi- ke, kan. Jadi sekarang ini rakyat dah dapat kemarahan, rakyat telah bangkit kerana isu ni macam ni. Alright, bila kita tengok, kita tanya dengan dia. Dia saya tahu dia ketua sebab sebelum ni saya datang kenal dengan dia. Sebelum ni saya datang ke sini sebagai saya datang sebagai orang biasa, saya kenalkan, saya duduk dengan sembang dengan dia sekali. Jadi saya dapat tahu, pasal saya cakap saya dapat tahu siapa ketua Rohingya, saya dapat tahu siapa dia ketua Rohingya. Right? Jadi dia adalah orang yang ketua Rohingya kat sini. Tapi tengok macam mana bila kita tanya dia, mereka tak nak bekerjasama dengan kita. Saya rasa kerajaan Madani Datuk Seri Anwar Ibrahim sama Menteri Dalam Negeri Datuk Presiden lah kena buat inisiatif untuk bahaskan hal ini dalam parlimen untuk mencari penyelesaian yang terbaik untuk pelarian-pelarian Rohingya dan juga semua pelarian dalam negara dan juga semua warga asing pendatang yang dan parti-parti haram semua dalam negara. Kita mesti bahaskan dalam parlimen supaya kita dapat penyelesaian yang terbaik untuk negara kita dan rakyat kita lah. Saya rasa ini cara yang terbaik lah. Kita kena bahaskan dalam parlimen supaya macam-macam masalah total solution dapat dikemukakan kepada seluruh rakyat Malaysia untuk cari penyelesaian yang terbaik untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita tidak berbuat demikian, masalah ini akan berterusan selama-lamanya tanpa ada nokta. Maka kita harap kerajaan akan membahaskan isu ini dengan secara serius dan secara mendalam. Terima kasih. Baik. Saya dah tanya, tadi dia cakap puasa pergi hantar makanan kan? Bos, mana bos tu? Belum sampai lagi. Okey, anda boleh tengok, dari tadi kita dah buat satu rondan besar, dia cakap puasa dihantar makanan. Right? Tapi sampai sekarang belum ada puasa lagi. Belum sampai lagi. Saya bukan suka dia. Saya sebagai rakyat Malaysia, saya buat saya kerja. Itu sampai cakap saya suka kan kalau suka. Jangan kita nak cakap. Adalah, ini di negara kita, bukan negara juara. Kita bukan suka. Itu cakap betul. Ini kedai bukan cakap kawan dengan saya sudah datang cek semua. Sebelum ni, saya harus semua serangkan. Saya semua serangkan video. Sudah angkat video kepada saya. Mau tahu ini kedai dulu dekat tadi ada sebuah Melayu datang kan? Mana bawa Melayu? Baru mana? Ini juga alasan Pembohongan. Ini alasan yang mereka telah selalu berikan di mana kami tak ada kuasa. Okey, kami tak ada kuasa, kami nak pihak berkuasa datang serbu balik kedai ini semua. Dan saya tahu 100% ini adalah pemilik warga asing, bukan warga tempatan. Alright, ini kedai adalah pemilik warga asing. Okey, nama bosnya pun saya tahu Islam. Adalah warga Rohingya. Pemilik asalnya adalah Islam, warga Rohingya. Alright? Okay. Biasanya diam lalu. Mula kasi diam sikit. Kau. Jangan buka diam. Ya. Apa yang rakyat lakukan sebelum ini? Okey, sebelum ni kita telah menghadapi situasi begini. Okey, anda semua tahu, right? Kita nak bawa. Jadi mereka ni ada juga agresif bersama kita. Okey, bila kita bongkarkan kegiatan mereka menjadi agresif. Macam gangster. Anda tengok sendiri kan? Baru dengar. Kita dah pusing berapa lama? Kita hanya minta bos dia juga. Ini salah satu contoh. Alright, bukan satu kedai juga. Ramai, banyak kedai ada kat sini lagi. Right? Ramai kedai ada kat sini lagi. Dan saya pun tahu sebelum ni pemilik ni siapa. Sebab saya dah datang, saya dah buat checking saya dah. Kita dah buat survey dah. Sebelum kita datang ke sini, kita dah buat survey dah semua.
Alright, kita dapat survey, kita tengok. So anda sendiri dah tengok apa keadaan kat sini kak. Saya lebih tertarik dengan perdagangan. Okey. Alright. Boleh berangkat. Isu ada cerita daripada orang-orang. Ya. Adalah banyak berita dari internet Apa bilang nak? sama berita-berita Pelacuran pelacuran. dalam Ya. YouTube ke, TikTok ke, FB ke, Facebook ke. Jadi ada kedengaran banyak-banyak macam ni lah. Jadi ini dalam bidang kuasa, pihak berkuasa untuk mencari penyelesaian dan mencari bukti-bukti. Jadi kita harap kes macam ni tak berlaku lagi lah. Kemungkinan ada, kita tak tahu. Kemungkinan tak ada. Jadi kemungkinan ada pun ada. Sebab macam mana begitu banyak lambakan warga asing masuk ke dalam Malaysia, mesti ada tangan-tangan gaib tertentu. Tapi kita tak tahulah. Kita tak ada bukti sekarang ni. Jadi ini adalah pihak berkuasa untuk pergi mencari bukti-bukti kepada apa ni pemerdagangan manusia punya kes. Kena cari bukti lah. Macam saya katakan lah, dia kasih selepas kita dah buat kita punya homework, kita kata homework lah. Selepas kita buat homework kita buat. Itu pesan Nabi Nana. Okay. Kita nak pergi terjah Pak Reza ya. Alright. Ini dia sana kereta sana. Yang tempat macam ni lah. Tak perlu kacau, you buat kuih atas, saya tengok you buat kuih, you belilah kelapa kat sini. Air kelapa ke apa ke. Jentik kata, jentik. Semua dah jentik. Masuk you punya kuih semua ni. Ni semua masukkan. Nampak jentik. Mana atas ni? Nampak tak? Apa atas? Semua memang. Itu mop taruh tingkat macam ni. Cuma berapa pokok? Jom. Tak payah kacau, you masukkan you punya makanan, benda-benda macam ni, kotor-kotor ni macam ni masukkan. Agaknya you pun satu pengotor kot. Sama juga di sebelah sini ya. Ini kita dah buat homework, kita buat kerja rumah kita dah lebih 2 minggu. Kita tak pakai dulu, kita check semua. Right?
mereka di kaki 5. Baik. Mana Melayu? Mana Melayu? Mana bos Melayu? Ini alasan. Semua bos Melayu dah pergi mana? Semua bos Melayu dah pergi keluar sama sekali ke? Sekaligus semua bos Melayu dah keluar. Ada komen mengatakan supaya pihak NGO sendiri bersikap lebih drastik, maknanya bagi penampar senang. Tak, itu bukan di bidang kuasa kita. Alright, kita sebagai NGO, saya tak nak kasar. Sebab kita satu juga. Kita di sini, kita sebagai rakyat Malaysia, kita nak bongkarkan kegiatan yang apa berlaku di Pasar Meru. Tapi persoalan saya, sekaligus semua bos Melayu dah keluar dah. Alright, semua bos Melayu dah keluar, saya tinggal sekarang pekerja warga asing juga. Apa keadaan di sini? Betul. Mana bos? Bos mana? Bos tak nak. Semua bos tak nak. Dapat yang free ni. Yang free, ini semua yang free kita ambil. Kalau tak ada orang. Right? Semua tengah berlari. Alright, semua dah berlari dah. Mana hilang semua ni? Semua. Kita tanya di pulau apa mana? Kedai dibiarkan kosong tak ada. Ini siapa kedai? Okey, baik. Ini nomor okey. Ya, saya tengah lagi bilang. Bang, kita nak tanya bang. Abang sebagai usaha ya, makan. Ya, kita abang betul pulang kita sana. Berapa penjaga warga asing kat sini ada? Bos-bos warga asing. Warga asing? Ya. Sebab tadi saya tengok beberapa kedai, bos dia semua sekali keluar. Sekali semua bos-bos Melayu dah keluar pergi hantar barang. Ada? Ini adalah bos Malaysia lain tempat kita ada di sini. Ada kat kedai? Saya dekat sini. Saya berniaga sini dah lebih daripada 20 tahun. Dah 20 tahun lebih berniaga. 20 tahun sini. Bulan-bulan di sini belum ada orang yang tidak berniaga sini. Tapi memang sekarang banyak orang asing berniaga. Boleh tanya, dulu ini punya kedai-kedai biasanya taukah dia Cina ke Melayu ke India ke 20 tahun dulu. 20 tahun dulu saya Melayu lah. Tapi ada Melayu di sana. Yang paling kecil juga. Bukan Melayu juga. Sini dulu ada 2 Melayu juga. Saya sama Melayu. Bagaimana taukah Cina ada tak? Dulu. Sekarang sudah jadi taukah warga asing. Atau sewa lesen. Atau sewa Lesen Alibaba lah. Lesen Alibaba. Lesen Alibaba. Tak, masih lesen Alibaba. Kali ni sini Lesen abang ni. Ayub kada ada. Ayo kena macam. Mau ada semua betul enggak? Itu Ada punya bos semua keluar. Inilah dia, kita nak berkenal dengan Bagi dia bos keluar semua. apa khabar? Sebab saya Kita katakan kan apa antar ni orang asing juga bersama. saya sampai dalam kita bang, siapa nama bang? Boleh nak ini tak tertarik dengan Mani, saudara Mani ini ya. Saya kata pandai juga. Tinggal di mana? Berapa ni tinggal ni? Ini nak orang asing nak buat secara jumpa bagi turun. Berapa ni tinggal di mana dalam di sini lah bang? Ya, saya pun orang sini lah. Tapi saya orang berat, tapi saya bersama. Sudah 20 tahun kita sudah sesak sendiri. Bukan baru kita nampak sangat. Iyalah. Tapi dia sama sama. Siapa lagi? Saya memang sudah jadi Islam lah. Oh, iyalah kan. Nama saya Muhammad. Muhammad ya, saya tertarik dengan dua. Kenapa saya nanya? Okey, macam ni. Daripada kata-kata warga, kata-kata netizen lah. Kata-kata netizen. Ini yang di dalam buat tenaga. Okey, sekarang ni kedai ni katakan bos Tapi buat semua orang asing juga. Tapi lesen tanya orang Melayu ada, Cina ada, macam ni saja. sekarang ni kita tanya bos Jerman dia cakap dia dah tutup kedai dah. Bos dia dah balik. Mana bos tu? Mana? Mana bos? You buat sama apa? Ayo ah, kerja ni boleh. Ha? Kerja ni boleh saja. Kerja ni. Bila tanya dekat kerja, tapi semua orang asing juga sini. Ini bos. Mana bos? Baru balik. Mana balik? Tadi yang baru dah masuk Pak. Mana? Ini. Mana bos? Mari. Ini dia bos. Mana bos? Siapa bos? Di mana ni?
Mari kita kirim main bos mari. Kita jumpa bos ya. Kita banyak komen-komen ya, Saudara Mani ya. Banyak komen-komen yang mengatakan supaya ketegasan harus keras kan. Supaya Okey, lokasi kalau- jadi bila orang tengok macam Saudara Mani ni kan, nampak macam keras kan, nampak macam jadi dia orang akan takut kan nampak. Orang begini yang kita perlukan. Bukan kita datang, bukan kita nama. Kita pun ikut undang-undang. Kita pun ada prosedur undang-undang. Kita tak nak besok pihak pidana mengatakan kita buat salah. Alright? Saya sebagai rakyat kita bongkar saja. Kita bagi tahu saja semua. Kita tunjuk saja. Ada orang cerita itu loga. Kita ada angka uang kedai-kedai. Pasal dulu. Saya tanya mana satu orang jika ada bayar sama saya tengah uang. Mari baik. Siapa cakap kita dah ambil uang warga asing? Mari. Tolong bersihkan nama. Mari. Kita nak tanya Warga asing kita ambil duit. Mari. mana satu organisasi kita ada angka uang. Mana Rohingya Saya kita dia ada orang warga asing ambil orang duit. Facebook keluar kita ambil nama cakap. Kita ada angka uang sini. Sebab sebelum Saya nak tanya mana satu bagi dia keluar. Saja dia orang tembak nama kita ambil nama Rosa saja. Itu mah saya kita nak buat. Okey, mana satu kita angka uang bagi dia keluar. mana? Baik. Apa itu kedai? Apa itu kedai? Benar terakhir. Juga nak saya tak nak kacau berniaga ya. Ayam mana tidak bayar nampak ayam mana? Ayam mana bayar di situ kedai tu sah. Ini saya selalu ada orang cakap kita ada angka uang. Okey, kita nak jumpa kedai ni bos. Ini Mana ni bos? Alright, ini kedai bos saya jumpa. Hari kita dah jumpa kedai ni bos. Alright, kita tahu pemilik adalah warga asing. Alright, kita ada tahu ini kedai adalah pemilik warga asing. Okey? Dah kita tahu dah. So kita dah jumpa bos dia hari. Mana memang bos? Mana memang bos? Tak tahu. Ayam nanti saya akan balik macam mana? Anda nampak tak sendiri? Ini pun sudah kosong kan, sudah lari. Semua sehari dah. Sudah lari. Jom kita tengok. Macam mana dengan kedai. Ini pemilik ada warga asing. Ini adalah pemilik warga asing. Mana bos? Bos mana? bos tiga atas dengan nombor 2. Tengok. Bos tiga atas nombor 2. Nama dia bos apa? Ayub. Ayub. Kita jumpa Ayub. Ini jumpa dia atas tinggal dengan panggil dia terus. Video apa? Orang jika kita ada uang kan, siapa pakai mari siapa ada bayar saya itu uang. Mari tunjuk. Ya. Ayam Mani kita nak tanya sikit lah. Sebab Ayam Mani selama tinggal di sini kan. Selama tinggal tapi selain isu warga asing, isu apa lagi yang timbul di sini? saya kita pertama cakap kalau orang salah sini, orang salah sana. Tapi bila apa dia rambo, MPK pun memang dapat kerja juga. Tapi bila cakap orang Melayu mari, orang India mari cakap dia Malaysia. Tapi buat sini orang asing juga. Tapi ini sekarang saya buat apa? Dia orang cakap kita ada angka wang. Saya mau tahu mana satu orang cakap saya ada angka wang. Ya, kita nak buktikan lah. Sebab selama ni kita datang sini, kita nak carikan bukti. Kita nak ambilkan bukti, kita nak ambilkan apa yang mereka lakukan di sini. Jadi bila kita berkawan dengan mereka, mereka katakan kita ambil duit daripada mereka. You know? Kita ambil duit, kita lindungi mereka. Tak ada, kita bukan lindungi daripada mereka. Kita nak bongkarkan maksimum apa yang kegiatan berlaku di sini. Kalau anda tidak dapat bergaul dengan mereka, anda akan tak tahu siapa semua ni. Ini adalah masa depan. Yes. Apa Yes. akan jadi dengan anak cucu kita? Yes, kita tak nak anak cucu kita tapak. Tengok ini semua. Okey, baik. Kita kerja tempat lain lagi. Boleh. Jalan-jalan dulu. Ini kita nak jumpa dengan bos. Sebelah ni kita nak jumpa bos dia. Ini memang pemilik bos dia. Ya, jangan datang dari Ini satu. Ya, betul. Jaga Roni. Tengok, ini pun tak siap bungkus dah. Tidak, mana bos tu? Belum sampai lagi ya? 2 menit sampai ya? Sampai kita dah bungkus tu. Tengok, anda nampak? Mana bungkus dia? Kotor sangat. Terlalu kotor. Terlalu kotor. Alayah.
Ya, kat Pasar Meru terlalu ramai. Terlalu ramai. Terlalu ramai orang asing. Yang warga negara punya memang bersih. Saya tengok memang bersih. Yang dia buat kerja pun memang bersih. Ni warga negara Malaysia. Bos dia Melayu. Bersih. Tengok memang bersih. Kalau warga asing punya terlalu kotor. Kotor sangat. Bau busuk lagi. Tengok nampak pun bersih. Kita sebagai bumi putra, kita boleh Pak, bila kita tengok belakang macam ni, nyamuk. Kalau tadi kita tengok. Lorong belakang ni. Pernah kat sini lah belakang ni. Tak, lorong ni belakang ni. Pernah lalu. Pernah kat lalu kat sana, jalan ni. Pernah nampak kelompok air dengan nyamuk, perniagaan nyamuk semua. Saya lagi pergi baju kerja je lah. Okey Kak, terima kasih Kak. Sama-sama. Right. Tapi kita tengok bayar ni tadi, bila kita datang, mereka bunyi pada orang kuat-kuat dengan lagi kuat-kuat kedai. Itu kita nampak. Right, ini keadaan Pasar Meru Itu pasar, kena faham itu belah pasar. Alright? Itu belah pasar. Anda nampak itu belah pasar. Okey, belah pasar itu hari itu kita dah jumpa dengan pegawai dan mereka katakan mereka telah sita banyak kedai-kedai warga asing, kedai-kedai warga asing Alibaba, di mana pemilik negara kita, rakyat tempatan mengambil lesen, borang, gerai, lepas tu mereka sewakan kepada warga asing. Mereka telah sita banyak gerai, telah disita di Blok B. Saya ingat Blok B telah sita banyak gerai kosong ada dah. Right? Sekarang ni pasar tu mereka tengah buat kerja MPK. Right? Jadi sebelah sini pemborong ini yang kita hari ini datang untuk membongkarkan setiap sudut yang mereka lalukan. Right? Ini apa ni? Apa accident lah? Ini dia accident. Kat sini tak ada orang yang hina-hina Tak ada orang yang hina. Tak ada orang yang cakap binatang. Tak ada orang cakap kat sini apa-apa Tolong faham sikit. Kat sini kita tak hina pun. Okey, tak hina. Cuma bagi tahu pihak penguatkuasa bahawa tempat ini terlalu kotor. Okey, terlalu kotor dan tidak ada Ya, mereka dalam ketakutan, mereka tidak ada mereka takut diserang balik ke atau digetam balik. Jadi mereka pun takut. kebersihan sudah tak ada kat sini. Tu je. Tak ada orang yang hina. Dah hina tu pergi tanya grup lain tu. Mereka boleh telan. Betul tak? Jadi mereka pun takut. Lepas kita balik takut mereka diketam balik ke, diserang balik ke. Right? Sebab mereka ada sini penjagaan. Jadi kita boleh harapkan pihak berkuasa untuk bantu kita untuk selesaikan masalah ini. Jom.
tengok dia taruh sini 100% hak milik Bumiputera. Alright, adakah ni 100% milik Bumiputera? Mereka tak ada lesen juga macam tu kan. Okey, kita perlukan pihak berkuasa untuk kaji semula lah. Baik, adakah ni 100% hak milik Bumiputera? Tengok, signboard mereka boleh taruh. Kalau anda tengok sebelum ni dekat Kelang, sebelah center selatan semua, mereka main taruh signboard saja. Mereka main, ya, untuk menirukan rakyat dan juga pihak berkuasa mereka letak juga signboard. Hak 100% milik Bumiputera, 100% milik ni rakyat tempatan, semua tak ada, right? Kira-kira ada berapa warga asing di sini pun? Terlampau banyak kat sini. Terlampau banyak kan? Nah, sebab mereka tinggal di atas ni semua. Beribu-ribu ya? Beribu-ribu. Banyak tu jika anda tengok kat sini pun. Okey, mereka lagi satu banyak saya nak orang. perjelaskan lah. Macam tadi saya belum jelaskan lagi. Di mana tempat ini berlaku segala kegiatan jenayah. Alright, di mana yang selepas kita telah buat kajian, tim kita telah turun padang secara apa? Datang secara menjadi kawan dengan mereka, bergaul dengan mereka untuk mendapat informasi. Ada yang berlaku pengedaran kadar. Pelajaran. Okey. Lepas tu ada juga yang apa yang kata sikil perkahwinan. Dipalsukan oleh warga Siam ya. Dan itu antara isu-isu yang timbul berkait rapat. Ya, kita dapat bila Ada kita tak tuan Rakyat berjumpa dengan pihak-pihak berwajib seperti anggota polis ke? kita tapi sekarang ni Dia orang punya tindakan pihak polis telah berkatakan ini kerana ada juga pihak immigration yang telah berlakukan. Okay, jadi kita hanya boleh mengungkapkan saja. Jadi bila pihak berkuasa minta saya bukti lebih kukuh, saya boleh salurkan bukti saya yang saya ada kat saya. Right? Di manakah siapa yang orang main, orang yang penting yang lakukan sikil pemalsuan dokumen semua, saya ada untuk orang yang information. Right? Kalau kita katakanlah mereka ni berduit, okey, kenapa mereka tak nak berniaga dengan negara mereka? Kenapa mereka nak datang buat kat sini? Right? Kenapa mereka nak datang buat kat sini? Mereka ada duit banyak. Bolehlah mereka berniaga dengan negara mereka. Tak semestinya mereka datang ke sini untuk buat berniaga. Betul tak? Betul. Alright? Ini menyusahkan, membebankan peraih tempatan kita. Anda tengok keadaan ni macam ni, kita sampai bila? Lagi 10 tahun habis tempat ini semua. Saya beritahu 10 tahun. Ini Halo, satu yang warga Siwaji tempatan ke, ada Kamal Kasan ke, Kamal itu ke, ke, kalau you boleh datanglah. Ni nak Siwaji lah, Kamal Kasan lah. Kalau boleh panggil je lah, senang sikit. signboard. Daripada TikTok bahawa serbuan oleh immigration mendapati ada dalam membuat macam ni aktif pemberdatangan Malaysia. Tapi kita semua memang tak ada bukti lah. Kita hanya mari buat tinjauan saja. Ini tengok jalan. Tempat ni tak dijaga. Itu je saya boleh cakap. Tak dijaga pasal tu macam ni. Jalan pun dah tengok macam mana. Right? Manpower supply, license. KDN pun dah balik. Nampak tak? Lesen KDN mereka ada. KHTDN. Nampak tak? dia tahu dalam sisi dia ada Nampak tak? suami tindakan. Harus dah ambil tindakan. KSEDN Contohnya KDN. KDN. Oh, KSEDN. Itu KHDN dari Bangla. Dari Bangla. KDN. Nampak tak? Bagaimana mereka membuat penipuan. Lepas tu mereka katakan mereka power supply license. Manpower supply. Okey, kepada Ya, sama bagi. kami hari ini kita berada di Pasar Meru. di mana Tempat pemborong-pemborong. kita ada daripada miliki kami Brotherhood ya. Brotherhood. Satu sedang beberapa lokasi di sekitar bertemu sendiri dengan warga asing, mengupas, mengopik, mengkaji permasalahan kan dengan cara yang baik dan cara yang aman dan Ya, betul. ini semua akan untuk membuktikan memastikan apa yang berlaku di sekitar sini. Yes. Ianya bermula daripada isu warga asing tapi dipecahkan kepada isu peraturan, Ya. perdagangan, foto, Dadah. penyakit, Dadah, penyakit, kesihatan. pecahannya terlalu besar. Masalah sosial. Masalah sosial dan lain-lain. Seperti anda semua, mungkin anda semua pernah melihat radio TV media di KL, kita dah mendapat lebih kurang 12 juta viewers. Itulah satu
viewers yang cukup baik lah kan. Maknanya rakyat Malaysia ni memang amat peka, amat prihatin dengan apa yang berlaku ni kan. Jadi isu seperti ini sebenarnya adakah patut dilakukan sekali ataupun berulang kali? Berulang-ulang. Berulang kali. Tidak, kita berulang kali. Berulang kali. Sebab bukan kita saja. Kita sebagai rakyat Malaysia, kita perhatian negara kita buat. Jadi kita nak salurkan. Macam mana tengok, ini semua adalah penipuan besar. Okay, sampai KDN punya pun dia orang boleh Saya nak tanya terus terang lah kepada tiga bangsa bersatu ni. Okey, you semua orang yang berani depan, berani benar. Yes. Pastinya sebab ada soalan dia netizen. Boleh. Pastinya ada menerima Ancaman hutang. Yes, ada. Boleh sedikit perkongsian supaya dia orang semua tahu. Alright. Sedikit Anda perkongsian. sendiri pun nampak tadi kan macam mana dia orang agresif dengan kita. Tapi ini boleh kita kisahkanlah, right? Tetap kita perjuangkan, tetap kita akan lakukan. Dan saya telah membuat ini perjuangan pembongkaran parti warga asing daripada tahun sejak 2017. Alright? Dan saya telah lalui banyak cabaran daripada kongsi gelap, daripada hutan kongsi gelap, hutan beberapa individu dan gangster pun telah. Tapi kita tak kisah. Kita nak bersihkan negara kita. Di KL rasanya telah ada operasi bersepadu orang tu Yes. kan. Tapi di Kelang ni macam mana? Belum ada. Tapi kita nak operasi seperti yang dilakukan di Jalan Silang tu, dalam petang situ berlaku di Pasar Meru Kelab. Kita tak nak ini diambil alih seperti Pasar Selayang. Sebelum ni anda nampak Pasar Selayang telah diambil alih oleh mereka. Kami tak nak lepaskan pasar ni semua. Jadi kita nak ambil kembali balik pasar ni semua. Jadi kita nak operasi bersepadu berlaku di Pasar Meru Kelab. Nak bersihkan semua tempat ni. Alright? Minta kepada pihak yang berwajib lah. Ya, saya minta pihak berwajib kepada terutama sekali pada pihak PDRM, alright, terutama sekali pada Jabatan Immigration, Jabatan Kesihatan untuk datang sini buat operasi bersepadu di Pasar Meru Kelab. Tempat berborong lah. Ini jalan apa dia? Jalan Pasar 3. Okey. Nanti di Kelang ni lebih besar. Ya, betul. Okey, di sini belum masuk dalam dekat Maidin Club. Okey, Maidin Club. Okey. Sudah ni bagi kita habiskan lah. Orang tu boleh buat. Orang tu habis. Hello brother. How are you? What's your name? Be honest kalau pemilik kedai Melayu boleh tengok bersih sikit. Tempat dia memang bersih sikit. Kalau kita tengok yang warga asing punya, dia orang punya kedai terlalu busuk tak boleh tahan. Saya pun nampak kat sini sangat teruk kan. Dia ada jentik-jentik. Ya. Kalau saya tengok yang kakak Melayu tu, yang warga negara Malaysia lah, sisa Malay, dia punya kedai semua bersih. Dia bersih. Apa orang punya perangai tu membuang sampah Macam ni, tengok. Oh my god. Tak boleh tahan, bau busuk, bau lipas. betul. Itulah terkejut saya. Berapa cakap? Kita nak pihak bangsa. Anda nampak tak lumpuhan sampah dekat sini, timbulan sampah, begitu menjijikkan. Senang dikatakan menjijikkan pandangan mata kita, right? Menjijikkan pada pandangan mata kita. Ini jalan. Ini ada jalan. Tak boleh tahan busuk dia. Itulah. Sangat betul lah. Macam ni ke kita nak biarkan negara kita kan? Lagipun dekat Kelang banyak warga asing kan tengok. Warga asing banyak. Ya, dah tidak. Terlampau banyak. Ni dah bersih. Dah bersih ya. Dah clear dah. Tadi nak cari kan lain.
Warga sini, dia orang kalau tak ada backup, dia orang takkan buat macam ni, mesti ada backup. Dia orang ada backup kat sini. Dia keras kepala lagi. Okey, actually kita pasti kita nak bongkarkan. Kita nak bawa bongkar, kita tunjuk, kita buat tinjauan, tunjuk kepada rakyat, tunjuk kepada pihak berkuasa. Selepas tu, kita nak bawa ke memorandum. Kita nak bawa satu memorandum, bawa pergi ke pihak berkuasa. Alright? Pihak berkuasa untuk seterusnya lah. Right? Untuk seterusnya apa yang telah kita nak lakukan lah. Betul tak? Kelang ni banyak warga asing kan? Kelang ni terlampau bukan kat sini je, tapi ada lagi banyak Tempat. Kalau di Kelang katakan banyak. Jika lama-lama macam ni, Kelang ni jadi warga tempat Mini warga asing. Colombia macam kita punya Ini Dhaka. mini Colombia yang macam Sebab tu dikatakan oleh dekat Kelang banyak jenayah sebab banyak warga asing ni juga. tempat ni banyak jenayah. Kelang banyak. Banyak. Sebenarnya kalau boleh kita nak kembalikan balik Kelang Bandar Diraja tu. Yes, kita nak kembalikan kepada asal usul Kelang Bandar Diraja. Maknanya Diraja tu maknanya cantik. Ada dia standard. Standard dia kalau Bandar Diraja kita cakap ada standard dia. Kalau saya tanya pendapat kan, kalau sekiranya selalu operasi terjar dan pihak-pihak tertentu mainkan peranan, agak-agak berapa lama jangka masa boleh diselesaikan perkara ini? Okey. Anda kena faham satu benda sini ya. Bukan semua orang berani macam kita nak turun derajat. Okey. Dan NGO kita tak dapat apa-apa dana untuk datang buat. Kita datang ni buat atas asal kita cintai negara kita. Kita nak selamatkan negara kita, kita datang. Kita keluar datang sini pun semua duit poket sendiri kita. You know, untuk petrol kita datang tinjau semua, meluangkan masa kita atas dasar kita kepentingan negara kita. Itu yang sangat kita tengokkan. Right, kita bukan datang sini sekadar-sekadar untuk dapat duit ke tak. Tapi kita yang apa yang kita dapat terima yang mereka telah fitnah pada kita melindungi, kita mengambil wang daripada warga asing, itu yang kita dapat terima lah. Ada fitnah juga berlaku. Tapi hasil kita buat kajian, hasil kita bergabung dengan mereka, kita bergaul dengan warga asing untuk bongkarkan ini semua in detail. Secara tinjauan yang kita sudah buat ini, kita rasa kerajaan kena melakukan sesuatu lah. Kalau tidak, masalah ini tak boleh selesai. Jadi kita harap Ini baru kita pada Tamlan Brotherhood. BFP Tamlan Brotherhood dengan rescue team. Kenalan sikit lah kan. Antara orang-orang kuat lah kita nak kenalan supaya ia menjadi mentor. Sebab saya percaya isu seperti ini bukan saja berada di sini saja. Di seluruh negeri pun terdapat jadi kita perlukan orang-orang yang pemimpin NGO seperti inilah kan. Sedikit kata-kata lah, sedikit. Sakit. Lagi ni habis dulu. jadi kita harap kerajaan boleh ambil langkah, iaitu langkah pertama, buat perbahasan dalam parlimen berkenaan isu warga asing ini, iaitu warga asing macam 15 bangsa dalam Malaysia lah, juga mencari penyelesaian macam mana untuk menyelesaikan masalah isu warga asing dalam negara. Sekarang kita ada 5 juta warga asing. 5 juta yang tak ada dokumen. Yang ada dokumen dalam perangkaan adalah 2.4 juta. Jadi kita tambah semua jadi dalam lingkungan 7-8 juta warga asing. Jadi kerajaan kena buat sesuatu untuk mengatasi masalah ini. Kalau kita biarkan macam ni, masalah ini akan berterusan dari 7-8 juta jadi 8-9 juta jadi 10-11 juta, semakin bertambah. Jadi kerajaan kena melakukan sesuatu. Pertama, paling baik ialah bahas dulu macam mana mencari penyelesaian kepada masalah isu warga asing ini dulu. Ini step pertama. Lepas tu kita tengok apa ada penyelesaian yang lain yang boleh kita cari. Macam itulah. Terima kasih. Kita akan akhiri lagi sebelum kita akhiri lagi kita nak perkenalkan sekali lagi mereka yang berani ke depan, berani benar kan. Kita akan kenalkan sekali lagi. Okey, saya Joseph daripada Pertubuhan Kebajikan Intelligence Persahabatan Network atau lebih dikenal dengan PKIPN Rescue Team dan 3 Bangsa Bersatu Brotherhood. Alright, ini semua ahli saya dan ini brother daripada saya Kenny daripada Gabungan Perhatian Rakyat Malaysia. Jadi kesimpulannya apa yang tuan pakai harapkan dan apa yang ingin disampaikan kepada penonton semua sini?
Okey, kepada seluruh rakyat Malaysia, anda tahu, anda sendiri tengok bagaimana keadaan di Pasar Meru sekarang, tempat pemborong. Jadi kita nak harapkan, bukan saya saja, setiap rakyat Malaysia harus beri sokongan kepada NGO-NGO yang turun padang untuk buat kerja-kerja bentras ni, untuk kerja-kerja tinjauan ni. Anda harus bagi sokongan yang penuh, di mana kami boleh lakukan lagi dalam banyak dan membawa isu ini kepada pihak berkuasa, dan kami tidak mahu Ini China lah. bergaduh dengan pihak mana-mana. Kami nak bersama kerjasama dengan pihak Lagi nak berkuasa. apa? Okey, PDRM, Lagi nak apa? Immigration, Ini China. Custom, Jabatan Kesihatan, Nak buka Majlis lagi. Pembandaran. Kami nak Bodoh bekerjasama ni. sebagai Nak NGO. tengok Kami muka. nak bekerjasama Lagi nak dengan tengok anda apa? untuk membersihkan kawasan-kawasan Kelang dan mau kembalikan Kelang di bandar diraja. Anda semua boleh bekerja sama dengan sharekan kepada orang-orang yang tertentu. Yes. Kan tag mereka kan. Yes. Dan tag semua sampailah apa yang ingin disampaikan Okey. kepada kita ni semua kan. So, you any last word? Kita harap kerajaan ambil tindakan lah, iaitu berbahas dalam parlimen untuk mencari penyelesaian pada masalah yang kronik dan sangat serius ini tentang isu warga asing dalam Malaysia. Ini yang kerajaan patut buat sekarang juga. Bukan saja menjaga lain-lain hal berkenaan rakyat itu mesti, tapi ini warga asing juga mesti dilakukan segera juga. Tak boleh diketepikan. Seorang brother Chinese. Chinese Okey. ya. Seorang brother Chinese di sini dia datang pada awal pagi, dia call saya semalam. Ada awal pagi Dia datang. So atas kita punya perhatian datang sini sebagai rakyat Malaysia. Right? Jadi saya berharaplah pihak berkuasa untuk melakukan operasi. Kita hanya minta satu juga. Melakukan operasi seperti Jalan Silang hari itu ke Pasar Meru untuk membersihkan semua kawasan ini. Cepat yang mungkin. Ya, secepat yang mungkin. Ini juga yang kita harapkan. Right? Sekian daripada saya. Sekian daripada kita ada women watch semua di sini. Tak apa. Jadi kita sharekan ini sajalah. Terima kasih kepada penonton semua yang mengikuti live kami dari tadi. Saya percaya lebih kurang ada, saya kira bukan 2,000 orang live. Thank you so much. Thank you so much. Akan meningkat. Biasanya dia akan meningkat kepada puluh ribu juga yang Yes. menonton UTV Media Malaysia. Thank Kami you so much. daripada UTV Media Malaysia mengucapkan Thank you so terima kasih much. banyak-banyak. Beri sokongan anda, share kepada semua. Kami akan sentiasa bersama terjah, mengikuti terjah, kita namakan terjah lah tuan ya. Terjah. Atau tinjauan. Lebih kenal dengan tinjauan untuk membuktikan Tinjauan. kepada semua apa yang berlaku di sini. Alright. Terima kasih. Terima kasih. Jalan. Okay. Right. So kita dah end dah. Jadi kita tempat. So kita nak pihak berkuasa datang untuk buat tinjauan lah. Right? So tinjauan. Yang ini nama dia yang stand. Okay. Atas sekali lah. Terutama saya tengok. Saya harap pihak berkuasa naik atas. Oh, tu kawan loga tu, kawan loga. Apa dia buat kat sini pun tak tahu. Jaga orang. Macam loga lah, macam loga. Jaga orang. Seluruh Malaysia. Lepas bahas dalam parlimen, baru kita boleh dapat penyelesaian. Daripada idea-idea dari semua ahli parlimen. Kita harap sidang parlimen yang akan datang. Nampak kumpulan mereka tu, mereka adalah sana ada tempat pada ketua. Tempat mereka di mana ketua ada sana ketua. Okay, ketua saya. Right, thank you so much. Kita harap tindakan dari kerajaan lah. Bahas dulu dalam parlimen. Jadi lepas Kat sini ada meeting lagi kat sana. Satu meeting besar. jadi macam mana nak selesaikan masalah ini. Okey, terima kasih. Ya. Nanti tanya Kita pergi kita minum dulu lah. Okay, that's all. Ini grup semua tengah buat meeting. We go to the shop lah. The same shop. Ada dia go to the same shop. Mana tani dia bawa? Apa tu kedai nak Elanggo. Jauh. Sini. Telekom.